Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 25 November bersama saya Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Majikan boleh memberikan cuti pada Isnin 28 November ini atau menggantikannya dengan mana-mana hari lain sebagai ganti cuti umum bergaji kepada pekerja. Perkara itu dijelaskan Kementerian Sumber Manusia dalam satu kenyataan hari ini. Menurut KSM, cuti berkenaan diisytiharkan di bawah Seksyen 8 Akta Hari Kelepasan 1951, Akta 369. Ia juga merupakan cuti umum yang diperuntukkan kepada pekerja di sektor swasta menurut Seksyen 60D-1-B Akta Kerja 1955. Oleh itu, majikan dikehendaki berbincang dengan pekerja mereka sama ada memilih tarikh tersebut sebagai cuti umum atau menggantikannya dengan tarikh yang lain. Sekiranya tiada penggantian, pekerja yang bekerja pada tarikh tersebut layak menerima kadar gaji bagi cuti umum. Semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan Isnin ini sebagai cuti umum. Ia bagi menunaikan janji beliau semasa berkempen pada pilihan raya yang lalu untuk memberikan cuti kepada semua pekerja di Malaysia sekiranya Pakatan Harapan diberi mandat untuk menerajui kerajaan. Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau tidak bercadang untuk menjadi Menteri Kewangan. Bagaimanapun, katanya beliau akan meneroka dan memperincikan semua maklumat sebelum membuat keputusan. Busy and heavy, a lot of problems, a lot of issues, but God willing, inshallah, we'll be able to overcome. Will you make yourself the finance minister as well? No, I've not considered that. I've not considered that, but we'll explore all what is necessary. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Putra Putrajaya hari ini. Datuk Seri Anwar pernah dinobatkan Menteri Kewangan Terbaik Dunia oleh Euromoney pada 1993. Beliau juga pernah dianugerahkan Menteri Kewangan Terbaik Asia oleh Asia Money. Umat Islam diingatkan menerima keputusan pilihan raya umum ke-15 dengan hati terbuka kerana pemerintahan sesebuah kerajaan berlaku dengan izin Allah. Peringatan itu disampaikan menerusi khutbah Jumaat yang dikeluarkan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Khutbah Jumaat itu turut menyeru rakyat menumpahkan ketaatan dan kesetiaan kepada pemerintah selagi ia tidak bertentangan dengan syariat. Ia juga mengajak umat Islam kembali merapatkan ukhuwah dengan menjalinkan kebersamaan, kemesraan dan kasih sayang tidak kira latar belakang agama, bangsa, kaum dan warna kulit. Katanya dalam tempoh berkempen mungkin ada provokasi atau perbalahan, maka umat Islam dan seluruh rakyat di negara ini diminta untuk menghentikan perbuatan buruk itu. Tambahnya, rakyat patut mengelakkan perbalahan, pergaduhan dan pertelingkahan sesama sendiri walaupun berlainan pemikiran dan politik. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menunaikan solat Jumaat di Masjid Putra di Putrajaya. Himpunan Selamatkan UMNO yang sepatutnya berlangsung pada 2 petang ini di Perkarangan Pusat Dagangan Dunia WTC dibatalkan. Sumber mengesahkan pembatalan tersebut memandangkan kerajaan perpaduan yang diterajui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ditubuhkan semalam. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Dang Wangi, ACP Nur Delhan Yahya berkata pihaknya tidak menerima sebarang permohonan untuk mengadakan himpunan tersebut. Walau bagaimanapun, beliau berkata anggota polis akan membuat pemantauan bagi memastikan keselamatan orang awam di kawasan tersebut terjamin. Media menerima jemputan untuk liputan Himpunan Selamatkan UMNO dipercayai daripada sekumpulan individu yang tidak berpuas hati dengan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi. Namun tinjauan awal Malaysia Gazette sehingga 3 petang ini mendapati WTC lengang. Menurut Nur Delhan, seramai 260 anggota polis ditugaskan memantau keselamatan di kawasan berkenaan. Berita berikutnya. Remaja lelaki yang dipercayai mencabul seorang kanak-kanak perempuan dalam lift sebuah apartmen di Putrajaya Rabu lalu ditahan polis. Ketua Polis Daerah Putrajaya Asisten Komisioner A. Asmadi Abdul Aziz berkata pemuda berusia 19 tahun itu ditahan di Pasar Kajang semalam. Asmadi berkata pemuda berkenaan direman 5 hari hingga 29 November ini mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah.
Katanya lelaki itu ditahan selepas ibu mangsa membuat laporan polis mengatakan anaknya telah dicabul pada 8.20 pagi 23 November lalu. Mangsa mengadu dicium dan diraba lelaki berkenaan ketika sedang menaiki lift dari aras G ke tingkat 8. Lelaki itu kemudiannya berhenti di tingkat 4 sebelum turun ke tingkat G dan menghilangkan diri dengan menaiki kereta. Menurut Asmadi, kes sedang disiasat di bawah Seksyen 14-1 Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Seorang lelaki mengamuk menggunakan sabit selepas gagal menjawab soalan ujian permohonan lesen kenderaan e-hailing. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Assistant Commissioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, kejadian berlaku di hadapan pejabat syarikat e-hailing di Sungai Weh Rabu lalu. Muhammad Fakhruddin berkata lelaki itu telah ditahan reman selama 4 hari sehingga Ahad ini untuk membantu siasatan. Hasil siasatan awal juga mendapati lelaki berkenaan memegang sebilah sabit sepanjang 14 cm dan merosakkan harta milik syarikat e-hailing. Menurut Muhammad Fakhruddin, tiada orang awam mengalami kecederaan dalam insiden itu dan kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 506 Palang 427 Kanun Keseksaan. Tambah beliau, semakan rekod jenayah lampau mendapati lelaki yang berusia 24 tahun itu tidak memiliki rekod jenayah lampau. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.